Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Baiklah, minggu ni kita bertemu lagi dalam bidang ibadah, masih pada tajuk yang sama, bersuci daripada hadas. Murid-murid dah bersedia? Baiklah, kita lihat dulu apakah objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid mestilah yang pertama mengetahui maksud hadas, yang kedua menyatakan pembahagian hadas, yang ketiga membaca dalil nakli, yang keempat mengetahui sebab berhadas, yang kelima mengetahui kaedah bersuci daripada hadas besar, yang keenam larangan semasa berhadas besar, dan yang ketujuh, kepentingan mandi wajib. Okey, ini adalah apa yang akan kita belajar pada hari ini. Seterusnya, okey, kita pergi kepada yang pertama sekali. Seperti mana kita belajar minggu lepas, kita ulang kaji sedikit. Apakah maksud hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Hadas adalah kekotoran yang dia akan halang seseorang itu beribadah. Apakah contoh ibadah itu? Solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey. Yang kedua, berapakah pembahagian hadas? Hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama, hadas besar dan yang kedua, hadas kecil. Okey, hadas besar, kita kena mandi wajib. Lepas tu baru kita boleh beribadah. Hadas kecil, kita hanya perlu berwuduk. Lepas tu kita dah boleh menunaikan ibadah. Seterusnya, kita lihat hukum bersuci daripada hadas. Hukum kita bersuci daripada kekotoran ialah wajib. Okey, mesti buat. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Apakah dalil nakli yang menyatakan kita mesti bersuci daripada hadas? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Wajib kita bersuci. Okey, kenapa kita berhadas besar? Apakah sebab seseorang itu berhadas besar? Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, keluar mani. Okey, mani adalah cecair yang keluar bila dah sampai syahwat. Yang kedua, bersetubuh. Bersetubuh adalah perhubungan suami isteri. Yang ketiga, haid. Keluarnya darah haid. Ini berlaku kepada wanita yang telah cukup umur. Yang keempat, mati. Ya, sekiranya mati, kena mandi wajib. Yang kelima, wiladah. Apakah wiladah? Wiladah adalah darah yang keluar bersama-sama dengan baby ketika ibu melahirkan anak. Dan yang keenam, nifas. Nifas adalah darah yang keluar ketika selepas ibu melahirkan anak. Okey, kita lihat kaedah bersuci daripada hadas besar. Apakah cara-cara bersuci daripada hadas besar? Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, kita hilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedua, baca bismillah sambil berniat mengangkat hadas besar. Macam mana niatnya? Okey, ikut ustazah. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okay, bila bab niat ini, kamu boleh hafal yang Arab ataupun jika tak dapat, hafal je yang bahasa Melayu untuk membolehkan kita mandi wajib. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okay, yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Berapa kali? Kita basuh tangan 3 kali.
Yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Basuh dulu kemaluan kita. Hilangkan najis-najis. Yang kelima, mengambil wuduk. Okey, ambil wuduk macam biasa. Yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Okey, kita basuh rambut dan di kepala dan telinga. Seterusnya kita menjirus air ke seluruh badan bermula sebelah kanan. Okey, kita mulakan menjirus air di sebelah kanan badan dan menggosok bahagian sulit dan lipatan. Apa bahagian lipatan? Di celahan tangan, di bahagian ketiak, di bahagian peha, bahagian bawah lutut dan seterusnya kita membasuh kaki. Pastikan air tadi rata ke seluruh tubuh badan. Baiklah murid-murid, lihat buku teks muka surat 83. Larangan semasa berhadas besar. Okey, baiklah untuk peringkat umur kamu, sekiranya kamu telah keluar air mani ataupun datangnya haid, terdapat perkara yang kamu tak boleh buat. Okey, yang pertama, menunaikan solat. Okey, selagi kita tak bersuci, kita tak boleh menunaikan solat. Yang kedua, tak boleh mengerjakan tawaf. Yang ketiga, tak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. Jangan sesekali membaca dan menyentuh Al-Quran. Dan yang keempat, tidak boleh berada di dalam masjid. Okey, sehinggalah kita bersuci, barulah kita boleh melakukan keempat-empat perkara ni. Macam mana nak bersuci daripada hadas besar? Kita mestilah mandi wajib. Okey. Sebut pasal mandi wajib, kita nak tengok apakah kepentingan mandi wajib. Kenapa mandi wajib ni penting? Okey, yang pertama, untuk jasmani, untuk fizikal kita. Badan menjadi bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Sebab apa sihat? Sebab badan kita tak ada kotoran. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Dan yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Bayangkan kalau diri kita dalam keadaan yang kotor. Mesti kita pun tak selesa. Apatah lagi orang yang ada dengan kita pun tak selesa. Okey, di sudut rohani pula, yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, bila kita dah mandi wajib, kita bolehlah solat, boleh beribadah kepada Allah. Yang kedua, amal ibadah diterima Allah. Okey, kalau kita datang hadas besar, kita tak mandi wajib, kita beribadah. Allah tak terima amalan kita. Tapi bila kita mandi wajib, kita bersihkan seluruh tubuh kita, amalan kita insya-Allah akan diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab siapa yang suruh kita mandi wajib untuk angkat hadas besar? Allah. Jadi bila kita melaksanakan mandi wajib, ia adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah murid-murid. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah ada sedikit latihan pengukuhan. Okey, buka buku aktiviti muka surat 82. Okey, muka surat 82, fikir dan tulis. Nombor 1, lafaz niat mandi wajib. Nawaitu. Okey, nawaitu apa? Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas yang besar kerana Allah Ta'ala. Dekat mana kamu boleh dapat jawapan ni? Kamu boleh buka buku teks muka surat 82. Seterusnya, tulis perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Apa perkara yang dilarang ketika berhadas besar? Okey, kamu lihat buku teks muka surat 83 di bahagian atas ni. Ni. Okey. Dan seterusnya, muka surat 83, buku aktiviti susun dan tulis.
Okey, kamu dikehendaki menyusun kaedah bersuci daripada hadas besar. Okey, yang ini pun sama. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 82 untuk melengkapkan jawapan. Pastikan kamu menulis mengikut urutan. Yang pertama sampai yang ke-9. Dan satu lagi pesan Ustazah, pastikan kamu menggunakan tulisan yang kemas dan bersih. Okey, baiklah murid-murid, selamat belajar. Sekiranya telah siap boleh hantarkan kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.